Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sambung dalam sesi kedua ini. 奉主耶稣圣名，我们继续第二节。 Mula-mula mari kita puji Tuhan di dalam Kidung 149. 首先，我们唱诗赞美神149首。 Selamat pagi dan salam sejahtera pada semua saudara-saudari, rekan-rekan sekerja yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. 接着问候所有的亲爱的弟兄姐妹们、同工们，大家早上平安。 Syukur kepada Tuhan, pada kali ini kita menjalankan kebaktian kebangunan rohani bagi Gereja Siboga secara atas talian. 感谢主呢，今天我们在这里线上举办西部家教会的灵恩会。 Dan tema pada KKR kali ini tempat selamat dalam pandemik. 这次灵恩会的主题是疫情中的平稳处。 Kita tahu pada kali ini dunia memang diancam oleh wabak ini. 我们知道呢，现在这个疫情来去侵略整个世界， suatu penyakit yang sangat berbahaya. 一个非常危险的病毒。 Kalau Pertubuhan Kesehatan Sedunia ataupun WHO telah menggelar penyakit ini suatu darurat kesehatan sedunia. 这个世界卫生组织 WHO 呢，称这个病毒为这个世界全球性的一个危机。 Penyakit ini digelar COVID-19 karena bermula daripada kawasan China di Wuhan. Penghujung tahun 2019. 这个病毒呢被称为这个新冠肺炎，是2019年从武汉开始发出来的这个病毒。 Kalau kita di Malaysia rasa-rasanya pada mulanya tidak berapa serius akan hal ini. 那么我们马来西亚一开始对这件事情不是没有什么很认真。 Hanya pada Januari dan Februari wabak ini begitu menular di Malaysia. 到了1月、2月的时候呢，这个病毒才慢慢延伸到马来西亚。 Sehingga pada 18 Maret kerajaan telah mengumumkan PKP yang pertama.
到了3月18号呢，政府就下令第一次的这个行动管制令。Pelaksanaan PKP itu telah dijalankan dalam 4 fasa. 那么这个行动管制令呢，分为4个阶段来进行。Namun usaha untuk memutuskan rantaian virus ini tidak begitu berkesan. 虽然如此，这个我们想要阻止这个病毒的蔓延，不过好像不怎么管用。Sampai pada hari ini sudah hampir 2 tahun, wabak ini semakin mengancam kita. 到了今天，已经差不多2年了，这个病毒依然威胁着我们。Banyak saudara seiman kita juga yang terkena jangkitan COVID-19. 我们也有许多的弟兄姐妹也染上了这个病毒。Jadi wabak ini telah mengganggu kehidupan kita yang dahulunya. 那么这个病毒影响到我们以前的生活。Kalau kita lihat di Sabah tidak ada lagi itu zon hijau, semuanya pun zon merah. 如果我们看看现在沙巴呢，已经没有绿区了，全部都是红区。Jadi kalau jalan di mana-mana pun rasanya tidak selamat. 那么你不管走到哪里呢，都不觉得安全。Sebab kita sudah ada kerisauan untuk berjalan-jalan di mana-mana. 因为呢，我们不管到哪里去呢，都会担心。Pada masa ini memang kita sedang berjuang untuk berjaga-jaga terhadap kesehatan kita. 现在呢，我们大家都在努力的要保护自己的健康。Kita sedang bertempur dengan penyakit yang berbahaya ini. 我们与这个危险的病毒征战。Pada masa yang sama, kita juga sedang berjuang mempertahankan iman kepercayaan kita. 同时呢，我们也在为我们的信仰来去征战。Kalau kita serius menjaga hal-hal kesehatan tubuh badan kita. 如果我们很认真的来去看待我们身体的健康， kita ketat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. 我们严谨来去遵守定下的规则， kita akan terhindar daripada wabak ini. 我们就可以免去这个疫情。 Begitu juga dengan iman kita kepada Tuhan. 我们对神的信心也是这样。 Kalau kita begitu ketat, serius untuk mengikuti perintah Tuhan, maka kita itu akan senantiasa di hadapan Tuhan. 如果我们严谨遵守神的命令的话，我们就会常常在主的面前。 Jadi tema pada kali ini membincangkan tempat selamat dalam pandemik. 那么今天我们要讨论的就是有关在疫情中要得到平稳。 Kita akan membahas tema ini berdasarkan Alkitab. 我们就会靠着这个圣经来去谈论一下这个主题。 Tadi kita sudah mendengar daripada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan bahwa hanya kepada Tuhan Yesus kita ada hidup. 那么刚才我们也听传道说过，我们只有从神那里才得得到生命。 Baik, pada sisi ini kita akan melihat kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15. 那这一节呢，我们就要看看主耶稣在约翰福音15章所说过的话。 Dalam Yohanes pasal 15 kita baca dahulu dari ayat 1. 约翰福音15章，我们从第1节开始念。 Ayat 1. 第1节， Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. 我是真葡萄树，我父是栽培的人。 Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。 Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 现在你们因我讲给你们的道已经干净了。 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面呢，我也常在他里面。这人就多结果子，
因为离了我，你们就不能做什么。 Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 人若不常在我里面，就像枝子丢在外面，外面枯干，人拾起来扔在火里烧了。 Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。 Ayat 8. 8节， Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Baik, di sini Tuhan Yesus menjelaskan tentang pokok anggur yang benar. 这里呢，主耶稣说到真葡萄树， Dia menyatakan dirinya itu adalah pokok anggur benar. 他说我就是真葡萄树， Dan murid-muridnya itu adalah ranting-rantingnya. 然后他的门徒就是他的枝子。 Ranting-ranting itu tetap berpaut pada pokok anggur ini. 这个枝子呢，常常在葡萄树上。 Kalau ranting-ranting ini tertanggal, kering, lalu jatuh di tanah, hanya akan dikutip dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 如果这个枝子掉落了，掉在外面枯干了，就被人拾起来扔在火里烧了。 Baik, apabila Tuhan itu kita katakan dia sumber kekuatan kita. 那么当我们说神赐我们力量的来源， Jadi kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kita ini adalah ranting-rantingnya. 我们要成为主的门徒，就是成为他的枝子。 Jadi ranting itu menyatakan suatu buah yang baik karena dari pokok anggur ini. 那么这个枝子因着它的树呢，能够结出好的果子。 Bila kita sebagai ranting menghasilkan sesuatu yang baik, maka hal itu memuliakan Bapa kita di sorga. 当我们成为枝子，结出好的果子呢，我们就荣耀我们的天父。 Jika kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. 如果我们离弃了主，我们在外面，我们就不能够做什么。 Tapi kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, 不过，如果我们常在主里面的话， Tuhan di dalam kita, 主也会在我们里面， maka kita akan berbuah banyak, maka kita itu akan tetap dikasihani oleh Tuhan. 我们就会多结果子，多蒙神的怜悯。 Tuhan sudah berkata kepada murid-muridnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 耶稣已经对他的门徒说过了，因为离了我，你们就不能做什么。 Tidak berbuat apa-apa, maksudnya kita ini langsung tiada lagi bernilai di mata Tuhan. 不能做什么，意思是说，在神的眼中，我们已经没有价值了。 Jadi dalam hubungan kita kepada Tuhan, 那么，在我们与神之间的关系， kita ini ranting-ranting yang berpaut pada pokok anggur yang benar ini. 我们是枝子，要常常在真葡萄树上， Menghasilkan kekuatan di dalam Tuhan. 要在主里呢生出力量来。 Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah yang kuat, yang teguh, yang maha agung, yang penuh kasih. 因为我们所信靠的神呢是坚固的，是伟大的，是无所不能的。 Sebab Tuhan Yesus telah berfirman kepada murid-muridnya supaya tetap tinggal di dalam dirinya. 因为呢，主耶稣也告诉他的门徒要常住在他里面。 Jadi bagaimana kita membuktikan kekuatan kita di hadapan Tuhan? 那么我们要如何在神的面前证明我们的力量呢？ Mari kita renungkan gambaran Yesus tentang pokok anggur yang benar ini. 那么我们来看看耶稣所说的这个真葡萄树， Ini menunjukkan suatu hubungan kita dengan Tuhan Yesus. 这就显出我们与主耶稣的关系。 Kita bukan setakat menjadi ranting yang terus bersandar kepada Tuhan. 我们不只是成为常常依靠主的枝子， Di sini dikatakan harus berbuah. 这里说的呢要常结果子。 Itulah di sini dalam ayat 5 dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. 所以呢，第5节才说到常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。
Kalau kita ingin membuktikan kekuatan kita di dalam Tuhan, 如果我们要证明在主里有力量的话， kita ambil tentang pokok anggur lah. 我们就说这个葡萄树。 Pokok anggur yang telah ditanam, kalau ia menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak, kita nampak kemegahan pada pokok itu. 一个葡萄树呢，如果我们把它种下，然后它结出很多的果子呢，我们就看得出这棵葡萄树非常的有力量。 Jadi kita akan sanjung, kita akan jaga, dan kita sayang pokok tersebut. 那么我们就会羡慕这棵葡萄树，我们会更加的关怀它，更加的照顾它。 Tapi kalau kita tanam pokok ini dan tidak berbuah apa-apa, maka ia akan hanya ditebang. 如果我们种了一棵葡萄树，然后它不结果子的话呢，我们就会把它砍下来。 Karena pada pandangan kita langsung tidak membantu kita, tidak menghasilkan apa-apa. 因为呢，在我们眼中，它根本就没有帮助我们，根本就没有结出什么果子。 Jadi buah yang dihasilkan itu karena sumbernya adalah yang baik. 那么它能够结出果子，是因为它的来源是好的。 Apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini berbuah banyak? 这里主耶稣说多结果子是什么意思呢？ Kalau kita lanjut membaca dari ayat 9 hingga ayat 17. 如果我们念第9节到17节的话， Di situ mengenai perintah supaya saling mengasihi. 这里呢是有关要彼此相爱的命令。 Apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini tentang saling mengasihi? 这里彼此相爱是什么意思呢？ Kita akan ambil 3 perkara daripada ayat 9 hingga ayat 17. 从第9节到17节，我们会提出3件事。 Baik, kita lihat yang pertama, kita akan baca dari ayat 9. 那么我们看第9节， Ayat 9. 第9节， Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。 Ayat 10. 10节， Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。 Ayat 11. 11节， Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。 Baik, sukacita itu memberangsangkan kekuatan kita. 这个喜乐呢，是靠我们的这个力量。 Sukacita Tuhan itu tidak sama dengan sukacita manusia. 这个神的喜乐跟人的喜乐是不同的。 Bila kita mengalami suatu kesukacitaan dalam hidup kita. 当我们在生活中感觉到喜乐的时候， Karena kita melakukan sesuatu yang begitu bermanfaat. 可能我们已经做了一件非常有意义或者是有好处的事情。 Daripada kesukacitaan ini, ia telah mendorong diri kita menjadi lebih kuat. 透过这个喜乐呢，来去激励我们，让我们能够更加的有力量。 Di sini Tuhan bilang, tinggallah di dalam kasihku itu. 这里说到这里呢，主耶稣说到呢，要住在他的爱里。 Seperti dia menuruti perintah Bapa. 正如他遵守了父的命令， Dan tinggal di dalam kasihnya. 也常在父的爱里。 Bila kita di dalam kasih Tuhan, 当我们在神的爱里， itulah di sini dikatakan sukacitaku, sukacita Tuhan itu akan ada di dalam sukacita kita. 这里说到呢，是主的喜乐呢，会存在我们心里，叫我们也可以喜乐， Supaya sukacita milik kita itu akan menjadi penuh. 让我们的喜乐呢可以满足。 Karena kita telah memiliki yaitu buah kesukacitaan daripada Tuhan. 因为呢，我们从神那里领受了这个喜乐的果子。 Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. 那么，主内亲爱的弟兄姐妹们， Kenapa Tuhan menekankan perintah supaya saling mengasihi di sini? 为什么主耶稣要强调彼此相爱的命令呢？ Kalau kita melihat wabah ini, 如果我们看这个疫情， ya banyak menyadarkan kita. 它让我们多多的醒悟。 Kita merasa
melihat orang lain yang memerlukan bantuan. 我们看见那些需要帮助的别人， Kita terdorong dengan semangat mengasihi. 我们就有一个被爱心来去激动， Karena mereka di luar sana banyak yang memerlukan bantuan. 因为呢，在外头有很多的人需要帮助， Karena mereka itu perlukan sokongan, bukan saja dari segi material, juga memerlukan sokongan moral. 他们需要不只是这个经济上的帮助，他们也需要这个精神上的帮助。 Orang yang menerima bantuan kita itu akan merasa sukacita. 那些领受我们帮助的人呢，会觉得喜乐； Orang yang memberi juga akan merasa sukacita. 这些供应的人也会觉得喜乐。 Kenapa ada rasa sukacita itu? 为什么会觉得喜乐呢？ Karena kasih Tuhan itu kita sudah miliki. 因为呢，我们已经领受了神的爱， Tinggallah di dalam kasih-Nya. 要常住在他的爱里。 Bila demikian bertolak daripada kasih Tuhan, 当我们从神的爱出发的时候， pasti seseorang yang melakukan itu akan menikmati kasih Tuhan. 一个这样做的人呢，当然会享受神的爱。 Kasih itu harus disebarkan. 那么这个爱呢，必须要发出去。 Sukacita kita itu diberikan kepada orang lain, merasakan sukacita. 我们的喜乐呢，也要给别人，让别人也感觉到喜乐。 Sukacita itu kita memilikinya karena daripada Tuhan. 我们感觉我们的这个喜乐呢，也是从神那里来的。 Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 那这就是主耶稣所说的，要叫我的喜乐存在你们的心里，并叫你们的喜乐可以满足。 Tuhan itu sumber kekuatan kita. 那么神是我们力量的来源， Bagaimana kita mau menerbitkan kekuatan kita itu di dalam Tuhan, 我们要如何在主里来去激发这个力量呢？ supaya kita menjadi ranting yang tetap berpaut dan menghasilkan buah. 让我们能够成为常常住在它里面的枝子，常常来去结果子。 Dia bukan sekadar ranting yang hanya melekat pada pokok anggur itu, 它不只是一颗粘在树上的枝子而已， tetapi menjadi ranting yang menghasilkan buah. 还是一颗常常结果的 Dari 枝子。 buah itu kita nampak kekuatan pada pokok itu. 透过那个枝子的这个果子，我们就可以看到这棵树的力量。 Sebab Tuhan sudah berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. 因为呢，主耶稣已经说了，我是真葡萄树，我父是栽培的人。 Baru kita nampak kekuatan pada pokok anggur itu. 我们才可以看出那棵葡萄树的力量。 Siapa di antara kita tidak nampak Tuhan? 我们当中有谁看不见神呢？ Kita mau orang lain nampak kekuatan Tuhan itu dalam diri kita. 我们要让别人透过我们看见神的力量。 Maka kita harus mengeluarkan sesuatu yang menunjukkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. 那么我们就要做出一些事情来让我们能够表现出神的力量。 Jadi kita akan menghasilkan buah. 所以呢，我们必须要生出果子。 Buah yang dihasilkan itu karena kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. 我们结出的果子是因为我们常在神的爱里， Bukan yang hanya kita canangkan tetapi kita tidak lakukan. 我们不只是单单说而不去行。 Jadi kita harus keluarkan itu supaya ia menjadi sesuatu yang menunjukkan kita memiliki kekuatan Tuhan. 我们必须要做出来，让我们显得是有神的力量。 Sukacita Tuhan ada, sukacita kita ada, sukacita kita menjadi penuh. 那么神的喜乐也有，我们也会喜乐，我们才可以把喜乐发出去。 Tuhan bilang kita harus memiliki buah roh. 那么神说呢，我们必须要有这个圣灵的果子。 Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 5. 如果我们看加拉太书的第5章， Dalam Galatia pasal 5 ayat 22. 加拉太书5章22节， Ayat 22. 22节， Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 圣灵所结的果子就是忍爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。 Ayat 23. 23节， Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
温柔节制这样的事没有律法禁止。 Baik, di sini Paulus menjelaskan hidup menurut daging atau roh. 那这里呢保罗有讨论到要照着圣灵来活，还是照着肉体来活？ Memiliki untuk hidup di dalam roh itu akan sentiasa berlawanan dengan keinginan daging. 因为呢，顺着圣灵的生活呢，就会与顺着肉体的这个生活来去对敌。 Jadi kita harus dipimpin oleh roh. 所以呢，我们要被圣灵来去引导。 Kita harus ada buah roh. 我们必须要有圣灵的果子。 Di antaranya yang disebutkan di sini yaitu kasih, sukacita. 其中这里说到的有忍爱，有喜乐。 Kita harus menghasilkan ini. 我们必须要把它结出来。 Baik, perkara yang kedua. 那么第二件事情， kita kembali dalam Yohanes pasal 15 dari ayat 12 hingga 13. 我们回到那个约翰福音的12章，刚才12节。 Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. 对不起，约翰福音的15章12、13节。 Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 那你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。 Ayat 13. 13节， Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。 Baik, di sini menyentuh tentang buah pengorbanan. 这里呢就说到这个牺牲的果子。 Baik, di sini dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. 这里说到呢，人为朋友来去舍命，没有爱心比这个更大的。 Kita melihat tentang Tuhan Yesus sendiri. 我们就看主耶稣本身。 Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. 在约翰福音12章24节。 Yohanes pasal 12 ayat 24. 约翰福音12章24节。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. 我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。 Baik, di sini Rasul Yohanes bersaksi untuk memberitakan kematian Yesus. 这里呢，使徒约翰呢为耶稣的死来去做见证。 Baik, di sini adalah ketika yaitu satu peristiwa di antara orang-orang banyak datang kepada Filipus. 在这里呢，有许多的人来去找腓利， karena mereka mau bertemu dengan Yesus. 因为他们想要见耶稣。 Dan di sini Yesus telah memberitahukan satu perkara penting. 这里呢，腓利就说，耶稣就说了一个很重要的事情。 Baik, dalam ayat 24 yang kita bacakan tadi. 刚才我们念的24节那里呢， di sini dia berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. 这里他就说，一粒麦子如果不落在地里死了， dia tetap satu biji. 它仍旧还是一粒。 Tapi kalau ia mati, dia menghasilkan banyak buah. 不过若是死了，就能够结出许多子粒来。 Jadi kalau kita lihat biji ataupun benih apapun buah lah. 那么我们看这个麦子或者是任何水果的这个种子， kita ambil contoh buah durian. 我们就说这个榴莲树。 Ya, kalau kita ambil satu biji buah durian. 如果我们拿了一颗榴莲的种子， bila kita tanam, kita simpan dalam tanah. 我们把这个种子埋起来种下去。 Lama-lama bila menghasilkan dia punya pucuk ataupun daun. 久而久之呢，它就会发芽长叶子。 Jadi biji yang asal itu lama-lama kita tidak nampak, sudah lama-lama dia mati. 那么久而久之，我们所种下去的那颗种子呢，就已经慢慢不见了。 Tapi yang kita nampak lama-lama dia semakin membesar, semakin ada ranting, semakin ada daun. 不过我们看见的就是这棵树呢，慢慢长大，慢慢的结出枝子，结出叶子。 Semakin lama semakin bertumbuh besar. 然后呢，就长得越来越大， Semakin berbuah.
就越来越多果子， dan menghasilkan banyak buah. 就可以生产出很多的果子。 Setiap orang yang memakannya, menikmatinya dengan penuh berselera dan kesedapan. 那么每一个人呢都能够享用这个美味的果子。 Jadi mula-mula hanya 1 biji. 一开始呢不过是一粒， Jadi biji yang mula-mula itu sudah mati. 一开始的这一粒种子呢已经死了， Dia hasilkan satu pokok durian yang begitu baik. 它却生产出一棵那么美好的榴莲树。 Begitu juga kematian Tuhan Yesus. 主耶稣的死也是这样， Itulah yang kita bacakan tadi itu mula-mula 1 biji. 就如我们刚才所念过的，一开始呢只有一粒， Dia di dalam tanah dan telah mati. 就掉在地上然后死了。 Jadi hari ini Yesus telah datang ke dunia, dia telah lahir, dia telah mati, dia bangkit. 那么今天耶稣来到世界上，他死了，他复活了。 Jadi dia mau supaya banyak orang percaya datang kepada Tuhan Yesus. 他希望呢有许多的人相信他，来到主耶稣面前。 Ini memang tanggung jawab kita bersama untuk menyebarkan kemuliaan Tuhan. 要宣传主的荣耀，这的确是我们大家共同的责任。 Jadi di dalam hal ini kita perlu menunjukkan suatu kesanggupan 所以呢，在这件事情上呢，我们必须要显出一种愿意， dalam melaksanakan kata Tuhan Yesus supaya saling mengasihi. 要行出主的命令，就是要彼此相爱。 Perlunya ada buah pengorbanan. 我们必须要先有这个牺牲的果子。 Pengorbanan itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan kasih. 这个牺牲呢，就表示出我们真的把这个爱心行出来。 Bila kita tahu Yesus ialah kekuatan kita, 当我们知道耶稣是我们力量的来源， untuk mendapatkan kekuatan, 要得着力量， adakah kita ada pengorbanan, ada kesanggupan untuk berjalan sampai kepada Tuhan? 我们愿不愿意来去牺牲，来去走到主的面前呢？ Jadi dalam meniti perjalanan kita kepada kerajaan Tuhan ini, 那么我们通往神国的道路， jadi kita mau menghasilkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. 要结出一些让神喜悦的果子。 Itulah dalam hal saling mengasihi perlunya ada pengorbanan. 所以呢，在彼此相爱的事上呢，必须要有牺牲。 Ya, bukan sekadar dari mulut kita dan dari hati kita itu adalah yang bertentangan. 那不要只是嘴巴这样说，但是我们的心却不是那样。 Ya, kita pernah teringat akan kata Tuhan Yesus mengenai seseorang yang sudah berjalan kemudian telah dirampok oleh penyamun. 我们也记得，主耶稣曾经说过的，有一个人他行路到了一半遇到强盗， Kemudian ada 3 orang yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. 然后呢，耶稣说到有3个人， Antaranya itu orang Lewi, orang imam, dan orang Samaria. 那么其中呢就有一个利未人，有一个祭司，还有一个撒玛利亚人。 Dua ini bila nampak orang yang sedang dirampok dalam keadaan yang kasihan, hanya menghindarinya, limpas begitu saja. 先前的2个人呢，看见这个人遇上了强盗，非常的可怜，却什么都没有做，就这样经过他走了。 Tetapi orang Samaria yang nampak keadaan ini telah membantu merawat orang yang telah dilukai itu. 不过呢，这个撒玛利亚人看见这个可怜的人，就帮助他，医治他。 Jadi daripada 3 orang ini, siapa yang telah menunjukkan kasihnya? 那么这3个人当中，哪一个显出爱心呢？ Jadi orang Samaria itu 就是那 telah 个， membantu orang yang ditimpa kemalangan. 就是那个帮助这个受害者的撒玛利亚人。 Memang Paulus mengajar kepada kita. 那么保罗真的教导我们， Kita memiliki pengharapan, 我们拥有这个盼望， kita memiliki iman, 我们拥有信心， dan yang terbesar diantaranya itu ialah kasih. 其中最大的呢就是爱。 Kita tahu dalam tempo pandemik yang melanda dunia pada hari ini, 我们知道，在我们今天这个威胁全球的疫情当中， kita teruji itu kasih kita kepada orang lain. 我们对别人的爱心呢被试炼。 Sebab ini merupakan suatu kekuatan di dalam pelayanan kita.
因为呢，这是我们侍奉中的一个力量 Tuhan ialah memiliki kekuatan 啊。那么神呢，的确拥有力量， dan Tuhan itu sumber kekuatan kita. 神就是我们力量的来源。 Namun dari kita, adakah kita memiliki kekuatan itu? 那么我们本身呢，是否拥有这个力量呢？ Bila sumber kita itu kuat, maka kita sendiri perlu ada kekuatan itu. 那么我们力量的来源是强壮的，我们也要强壮。 Bila kita dapat melakukan ini, maka kita sendiri ada kekuatannya. 当我们能够把这些事情行出来的时候呢，我们就是有力量的。 Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. 主藏在我们里面，我们也藏在他里面。 Baik, perkara yang ketiga. 第三件事情， Lalu kita kembali dalam Yohanes pasal 15. 我们回到约翰福音的第15章， Yohanes pasal 15, kita baca dari ayat 14 hingga ayat 15. 约翰福音15章14到15节， Ayat 14. 14节， Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。 Ayat 15. 15节， Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. 以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事。我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。 Kita mau menjadi sahabat Tuhan. 我们要成为主的朋友。 Bila menjadi sahabat Tuhan, maka kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. 要成为主的朋友，我们就要遵行主吩咐我们的。 Kita mau menghasilkan itu buah ketaatan. 我们必须要生出这个信实的或者是忠心的果子。 Kedudukan atau status kita di hadapan Tuhan itu sangat mulia. 我们在神面前的这个身份呢，非常的荣耀。 Kita tidak lagi disebut sebagai hamba. 我们不再被称为仆人， Karena hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. 因为呢，仆人不知道主人所做的事。 Tapi kita disebut sebagai sahabat. 不过呢，我们被称为朋友， Karena kita tahu segala yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada kita. 因为我们知道神对我们所说的一切， Segala sesuatu kita sudah dengar daripada Bapa kita. 一切的事情呢，我们都从我们的父那里听见了。 Artinya kita itu seorang sahabat yang sejati di hadapan Tuhan. 就是说呢，我们在神的面前是一位真正的朋友。 Apa yang perlu ada bila menjadi seorang sahabat? 当你成为朋友呢，你必须要拥有什么呢？ Yaitu taat. 你必须要忠心。 Kita murid-murid Tuhan Yesus, kita sebagai ranting-rantingnya. 我们是耶稣的门徒，我们是他的枝子。 Kita mau taat pada pokok anggur yang benar ini. 我们必须要对这棵真葡萄树来去忠心。 Hanya satu pokok anggur yang benar. 真葡萄树只有一棵， Maka kita harus penuh dengan taat setia, tetap tinggal di dalam pokok anggur ini. 我们必须要充满着这个忠心，常常住在这棵葡萄树里。 Jadi bila demikian, seperti yang dikatakan di dalam ayat 16. 这样的话呢，就能够像16节所说的， Yohanes 15 ayat 16. 约翰福音15章16节， Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。 Ayat 17. 17节， Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。 Baik, tentang pilihan Tuhan. 那么主耶稣的拣选， Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. 主耶稣拣选了我们，让我们得救。 Tuhan telah memilih kita sebagai sahabatnya. 主耶稣拣选了我们，成为他的朋友。 Maka kita harus menghasilkan buah, dan buah kita itu harus tetap. 因此呢，我们要结果子，而且呢，果子要长存， Supaya kita memiliki suatu berkat
di pandangan Tuhan. 好让我们在神的面前呢能够蒙福。 Itulah yang dikatakan di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 所以呢，这里才说到，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。 Bila kita penuh ketaatan kepada Tuhan, 当我们对神完全的忠心的时候， buah yang kita hasilkan itu tetap tidak berubah. 我们所结出的果子是长存不变的。 Kita tidak ragu-ragu yang Tuhan itu sahabat sejati kita. 我们也不怀疑说主耶稣真的是我们这个忠心的朋友。 Dan apa yang kita hasilkan itu biarlah tetap dan bukan dengan penuh kecurigaan. 要让我们所结出的果子长存，而且没有怀疑。 Supaya apabila demikian, apa yang kita minta kepada Bapa, Tuhan berkenan dengan kita. 这样的话呢，我们向父所求的呢，神就会喜悦我们。 Itu merupakan suatu berkat. 这也是一种福气。 Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, 所以呢，主内亲爱的弟兄姐妹们， kita mau Tuhan itu sumber kekuatan kita. 我们希望神做我们力量的来源。 Sebab tidak dinafikan kita sebagai manusiawi penuh dengan kelemahan darah daging. 因为无可否认的，我们身为人，活在肉体中，充满着软弱。 Kita harus berusaha memiliki kekuatan kuasa Tuhan dalam diri kita. 我们必须要努力的在生活中得着神的力量， Seperti kata Paulus kepada jemaat Efesus. 就好像保罗对以弗所教会所说的， Dalam Efesus pasal 6 ayat 10. 在以弗所书的6章10节， Hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. 你们要在神的力量中呢，来去坚强。 Kita kuat karena kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. 我们坚强是因为呢，我们有神做我们力量的来源。 Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 所以呢，亲爱的弟兄姐妹们， kita tahu sumber kekuatan kita ialah Tuhan. 我们知道我们力量的来源就是神。 Kita bukan sekadar tahu Tuhan ialah sumber kekuatan kita, 我们不只是知道神是我们力量的来源， tapi kita harus tahu melakukan sesuatu supaya kita juga beroleh kekuatan. 我们也要知道应当做什么，让我们能够得着力量。 Supaya kita ini benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus seperti ranting-ranting yang tetap berpaut pada pokok anggur yang benar. 让我们真正的能够成为神的门徒，能够成为常结果子的枝子。 Kita mau memiliki kekuatan Tuhan itu di dalam kekuatan kita. 我们要在我们的力量中呢，得着神的力量。 Jadi Tuhan bilang, dia memberi satu perintah, kita mau saling mengasihi. 所以呢，主耶稣赐给我们一个命令，要我们彼此相爱。 Bila kita memiliki suatu kehangatan kasih itu, 当我们有这个很热烈的爱心 itu satu bukti kekuatan sebagai jemaat Tuhan. 这就是一个神对信徒的爱心的一个证明。 Bila kita menghasilkan ini, kita harus ada buah kesukacitaan. 当我们要把这件事情行出来的时候呢，我们就必须要有喜乐的果子， Kita harus ada buah pengorbanan. 我们必须要有牺牲的果子， Dan kita harus ada buah ketaatan. 我们也要有忠心的果子。 Segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan Yesus. 那么一切的荣耀都归于主耶稣。 Kita berdoa di dalam hati. 我们同心默祷。